YB Petaling Jaya Utara telah membangkitkan tentang statistik jenayah indeks. Yang Muhammad, sila duduk sekejap, saya nak melayan sahabat saya Petaling Jaya Utara. Beliau telah membangkitkan tentang statistik jenayah indeks dan jenayah bukan indeks yang dikatakan turun kerana kebanyakan jenayah yang berlaku dikategorikan bukan indeks. Perkara ini turut disentuh oleh YB Bandar Kuching yang mana menyatakan PDRM memanipulasikan statistik kadar jenayah ini. Saya ingin menjelaskan di Dewan Yang Mulia ini bahawa siasatan PDRM merangkumi dua kategori jenayah sahaja, iaitu jenayah indeks dan jenayah bukan indeks. Di bawah jenayah indeks, ia dapat dipecahkan pada dua kategori, iaitu jenayah kekerasan dan jenayah harta benda. Jenis kesalahan di bawah jenayah kekerasan adalah seperti bunuh, rogol, samun dengan bersenjata api, samun berkawan tanpa senjata api, samun bersenjata api, samun tanpa senjata api dan mencederakan. Bagi jenis kesalahan di bawah jenayah harta benda pula, ianya merangkumi curi motorkar, curi motosikal, curi van, lori, jentera berat, curi ragut dan pecah rumah curi. Manakala jenayah bukan indeks adalah jenayah selain daripada 13 jenis kesalahan jenayah indeks yang saya sebutkan tadi. Ini meliputi kesalahan-kesalahan jenayah di bawah akta-akta seperti akta kesalahan kecil, akta immigration, akta polis, akta hiburan, akta dadah berbahaya, enactment dan ordinan negeri serta banyak lagi. Dakwaan yang mengatakan pihak polis memanipulasikan statistik jenayah adalah tidak benar sama sekali, kerana menjana statistik ini adalah menggunakan sistem berkomputer melalui Police Reporting System atau PRS, yang mana pengadu sendiri boleh menyemak status laporan mereka. Statistik jenayah yang dikeluarkan oleh pihak polis adalah secara berkomputer generated dan ianya sangat sukar bagi mana-mana pihak membuat perubahan dalam laporan tersebut. Oleh yang demikian, saya menyangkal sama sekali dakwaan bahawa pihak PDRM memanipulasikan statistik jenayah kepung. Datuk Tan Sri Yang Di-Pertua, penjelasan. Yang berhormat, komputer tu seperti mesin yang lain pun boleh dimanipulasi juga. Ini yang pertama. Dan yang kedua, walaupun ada rondaan 1,000 motosikal dan sebagainya, adakah yang berhormat sedar bahawa kadang-kala jenayah ni berlaku di depan balai polis saja. Dan di itu taman itu botani perdana Lake Garden tu Bukit Aman tu di atas saja boleh tengok tu. Tapi kegiatan jenayah pun berlaku juga. Seolah-olah penjenayah tu tidak menghiraukan Bukit Aman ataupun balai polis. Bolehkah yang berhormat terangkan bagaimana kita boleh itu membaiki imej seumpama ini? Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ucapkan terima kasih di atas keperhatian kepung. Memang tidak dapat dinafikan kejadian-kejadian jenayah berlaku di mana-mana. Namun, apa yang dilakukan oleh pihak polis ialah dengan menubuhkan Jabatan Pencegahan Jenayah. Ini satu jabatan baru yang bertujuan untuk engage dengan izin masyarakat. Selain daripada community policing, kita ada PVR, kita ada Rakan Corp, kita ada beberapa badan NGO lain yang bersama-sama dengan kita. Namun, kejadian-kejadian jenayah yang dilakukan, saya ingin memberitahu di Dewan Yang Mulia ini adalah diakibatkan oleh penghapusan ordinans darurat, di mana 2,600 lebih penjenayah berat
dan penjenayah-penjenayah yang berorganisasi, berstruktur dilepaskan daripada simpang renggam dan sekarang ini berada di dalam masyarakat. Dalam keadaan ini, saya fikir ahli-ahli yang berhormat di sana harus juga prihatin dan bersama-sama dengan kami, sebab kalau hanya polis saja yang memberikan dan meletakkan usaha tanpa ada kerjasama daripada semua pihak, termasuk rakan-rakan di sana, saya fikir polis akan menghadapi permasalahan. Oleh sebab yang demikian, walaupun Yang Berhormat menyebut bahawa Bukit Aman di belakang dan di depannya kejadian jenayah, maka ini bukanlah satu alasan, kerana jenayah berlaku di mana-mana, dengan syarat masyarakat harus bertindak bersama-sama dengan polis dan jangan hanya membebankan polis untuk mengambil tindakan pencegahan jenayah. Sila PJ Utara. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri hari ini macam teragak-agak sikit tak smooth seperti biasa. Yang Berhormat Menteri mengenai indeks crime dan non-indeks crime, jenayah bukan indeks. Saya rasa perkara ini mengapa kita kata ada manipulasi, kerana ada insiden-insiden jenayah yang telah pun diklasifikasikan sebagai jenayah bukan indeks. Seperti kalau kita katakan pecah rumah. Pecah rumah kalau masuk kita dapat curi barang, dia kira indeks crime. Tapi kalau pecah rumah keluar tangan kosong ataupun tak berjaya pecah rumah, ada pecah tapi tak berjaya masuk, itu kira jenayah bukan indeks. Ataupun kes ragut seperti apa yang dikatakan oleh IGP sendiri. Kes ragut, kalau ada ragut, ada dapat pisau dalam kocek, terdapat pisau, itu menjadi satu kes bukan jenayah. So dalam perkara-perkara ini ada grey area di mana pihak polis telah pun mengagihkan kes-kes ini, mengklasifikasikan kes-kes ini kepada kes bukan jenayah bukan indeks. Dan kita boleh lihat daripada statistik dari 2007 sehingga 2011 memang benar jenayah indeks turun 25%. Itu satu pencapaian yang dikatakan baik. Tapi pada masa yang sama, jenayah bukan indeks meningkat sebanyak 69%. Perkara ini tidak dibangkitkan dalam media ke mana-mana. Kita dapat cari melalui alternative ways daripada ucapan-ucapan daripada IGP. So kita lihat dari segi itu memang ada keraguan ke atas indeks yang telah pun diterbitkan oleh pihak kementerian dan juga pihak polis. Nombor dua, mengenai EO. Kita lihat dari segi EO, bila indeks jenayah yang paling tinggi sekali adalah pada tahun 2008-2009 yang meningkat mendadak daripada tahun 2004 sebanyak 40%. Meningkat banyak. Masa itu ada EO, tapi masih meningkat dengan tinggi. Dapat peak lebih kurang 220,000 indeks jenayah. Sekarang sudah turun. Kerajaan kata indeks tahun lalu 2012 turun 7.6%. EO telah pun dibatalkan selama 1 tahun. Indeks jenayah turun. So macam tak ada konsistensi di mana dikatakan jenayah menurun, tapi EO tapi sekarang kita nak salahkan EO pula kepada isu jenayah yang kita lihat ada berlaku sekarang. So saya rasa pihak kerajaan, pihak IGP, pihak polis buat masa ini masih tidak dapat memberikan bukti yang kukuh bahawa memang kes jenayah yang berlaku sekarang adalah akibat EO dibatalkan. Saya mempunyai statistik yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Jumlah jenayah bukan indeks pada tahun 2007 sebagaimana yang disebutkan ialah sebanyak 42,742. Pada tahun 2008 meningkat pada 59,359 dan ini meningkat sebanyak 38.9%. Dan kalau kita lihat statistik yang lain, pada 2010 contohnya, jumlah jenayah bukan indeks berada di tahap 75,324. Pada tahun 2011, walaupun sedikit menurun, 72,106 kes, penurunan itu hanya sebanyak 4.3%. Tetapi pada tahun 2012, biarpun jenayah itu turun menjadi 69,870, ia menurun banyak, hanya 3.1%. Di dalam perkara itu,
EO adalah merupakan satu indikator bahawa penjenayah ini telah menjadikan platform untuk mereka bergerak sebenarnya. Dan mereka sekarang ini bergaduh sesama sendiri untuk merebut wilayah-wilayah jagaan mereka. Tak menjelaskan, Muhammad. Jadi di dalam perkara ini, saya fikir yang hormat, apa yang sedang berlaku ialah sesuatu yang harus dapat kerjasama daripada orang ramai. Jangan pertingkatkan tentang soal indeks saja, tetapi tentang apa yang berlaku di bawah sana. Dalam hal ini, saya fikir, jangan kita berbahas tentang soal hanya perangkaan. Berbahas tentang bagaimanakah langkah-langkah pencegahan harus dilakukan. Saya setuju. Dalam keadaan Menteri. ini, penurunan itu ada kemungkinan kerana langkah-langkah pencegahan dilakukan oleh masyarakat keseluruhannya. Dan saya fikir Petaling Daya Utara pun ada memohon supaya PVR diwujudkan di antaranya. Dan kita akan bincang. Sila. Ya, terima kasih Muhammad Asri. Muhammad, ada laporan menyatakan, ini laporan daripada resort daripada luar negara, menyatakan bahawa negara kita ini tahap keselamatan dia di atas level 2, iaitu dalam ketakutan. Dia menyebut Malaysia, Kuala Lumpur, tetapi dia tidak pula menyebut negara seperti di Afrika, di negara-negara yang ada mati tiap-tiap hari dibunuh. Jadi pada saya laporan itu terlalu berat sebelah. Dan adakah kementerian mengetahui tentang laporan ini? Sebab dianya merupakan laporan yang cuba memburuk-burukkan negara kita dari segi tahap keselamatan dia. Dan seterusnya yang berhormat tadi menyatakan bahawa lonjakan penjenayah di negara ini disebabkan akta ordinan darurat itu telah kita bubarkan. Jadi justru itu langkah-langkah pencegahan yang terperinci rasa saya perlu dilakukan. Dan apakah yang berhormat juga mungkin berpendapat dengan adanya pula cadangan untuk membubar akta hasutan, mungkin penjenayah-penjenayah, penghasut-penghasut yang cuba menghancurkan apa ini, tengok apabila saya sebut penjenayah penghasut, macam dia terasa. Itu Perdana Menteri kalau cadang. begini yang berhormat, yang bising ini merupakan penjenayah penghasut. This is my flow saya belum habis. Yang bising sangat apa pasal? Yang berhormat berdiri apa pasal? Tunggu dulu, Menteri belum bagi, dia bagi saya. Duduk dulu. Saya ingin bertanya kepada Menteri, bukan kepada yang berhormat. Kalau yang di sana sebagai penghasut terasa, apa mau buatlah? Siapa makan lada, dia rasa pedaslah. Bermakna pihak polis perlu menilai siapa-siapa mereka ini. Mungkin mereka inilah antara penghasut yang terbesar dalam negara kita, yang boleh mewujudkan suasana tegang. Dan apa langkah-langkah yang akan diambil oleh kementerian memastikan penghasut-penghasut ini tidak berleluasa dalam negara kita. Tenang, EO laluan mungkin boleh jawab sekali. Saya akan jawab. Tambah EO. Yang berhormat. Tan Sri yang betul. Apa yang dikatakan, saya akan beri. Apa yang dikatakan oleh Kinabatangan itu adalah merupakan laporan yang menentukan kategorinya mengikut cita rasa respondents yang berstruktur. Artinya kriteria survey itu dibuat mengikut cita rasa mereka. Tetapi tidak pernah ada aspek-aspek yang positif diambil kira mengikut acuan kita. Walaupun pihak polis telah mengadakan beberapa langkah dan langkah-langkah positif itu telah menyebabkan penurunan indeks, tetapi masih juga disebutkan bahawa polis tidak bersiap siaga sepenuhnya. Di dalam perkara ini saya bersetuju juga dengan Kinabatangan. Mungkin ada unsur-unsur yang negatif yang datang daripada sana untuk memberikan laporan yang Klarifikasi yang berhormat. bukan daripada sana, daripada dua lah maksud saya. Semula.